Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Konsensus 5 perkara 5 PC kekal sebagai titik rujukan dalam mencari penyelesaian bagi krisis di Myanmar. Ia harus dilaksanakan secara keseluruhan. Komitmen itu disuarakan para pemimpin ASEAN menerusi satu kenyataan. Kenyataan tersebut dikeluarkan selepas sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang kemuncak berkaitan di Phnom Penh, Kemboja. Menurut kenyataan itu, ASEAN juga akan mempertimbang untuk meneroka pendekatan lain yang dapat menyokong pelaksanaan 5 PC. Ia dalam usaha memulihkan keamanan dan kestabilan di Myanmar. China umum kelonggaran beberapa sukatan COVID-19 termasuk memendekkan tempoh kuarantin pengembara yang memasuki negara itu. Menurut notis yang dikeluarkan Agensi Kawalan Penyakit China, tempoh kuarantin pengembara dikurangkan daripada 10 hari kepada 8 hari. Membabitkan 5 hari di pusat kuarantin manakala 3 hari lagi di rumah. Bagaimanapun mereka masih perlu menjalani 6 ujian asid nukleik sewaktu tiba di negara terbabit. Selain itu, pengembara hanya perlu menunjukkan satu ujian COVID-19 negatif dalam tempoh 48 jam menaiki penerbangan ke China berbanding 2 ujian sebelum ini. Rusia telah mengundurkan lebih 30,000 tenteranya dari wilayah Kherson, selatan Ukraine. Ini termasuk menarik balik 5,000 kelengkapan dan peralatan ketenteraan. Perkembangan itu diumumkan Kementerian Pertahanan Rusia. Kiev mengisytiharkan pengunduran tentera Rusia itu sebagai satu lagi kejayaan penting di wilayah yang pernah didakwa Moskow sebagai miliknya. Presiden Volodymyr Zelensky menyifatkan ia sebagai hari bersejarah. Beliau turut memaklumkan pasukan khas tentera Ukraine telah memasuki wilayah itu untuk mengambil semula Kherson. Xi Jinping dan Joe Biden akan mengadakan perbincangan pada sidang kemuncak G20 minggu depan di Bali, Indonesia. Sekaligus menjadi pertemuan bersemuka pertama mereka sejak Presiden Amerika Syarikat itu memegang jawatan tersebut pada Januari 2021. Menurut Kementerian Luar China, Beijing akan sentiasa mempertahankan dengan tegas kepentingannya menerusi perbincangan dengan Amerika Syarikat sambil berusaha untuk menguruskan perbezaan, menggalakkan kerjasama yang saling menguntungkan dan mengelakkan daripada salah perhitungan. Kedua-dua negara itu telah berselisih dalam pelbagai isu termasuk perdagangan, hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, China dan status Pulau Taiwan. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menghadiri mesyuarat G20 di Indonesia kerana komitmen dengan tugas lain. Sebaliknya, Menteri Luar Sergei Lavrov akan mewakili Rusia pada sidang kemuncak dari 15 hingga 16 November ini di Bali. Perkara itu disahkan jurucakap Kremlin Dmitry Peskov. Donald Trump akan kembali ke dunia politik untuk merebut semula jawatan Presiden Amerika Syarikat pada 2024. Beliau akan membuat pengumuman lanjut mengenai perkara itu minggu depan. Penasihatnya Jason Miller berkata bekas Presiden yang bakal berusia 78 tahun menjelang pilihan raya akan datang bertanding mewakili Republikan. Kemunculan itu dijangka memberi cabaran besar kepada Parti Demokrat pimpinan Joe Biden yang ketika ini mula hilang rentak akibat krisis ekonomi dan perang Rusia-Ukraine yang berlanjutan. Pep Guardiola mengakui tidak akan menguruskan mana-mana kelab lain lebih lama berbanding Manchester City. Guardiola kini berada di tahun terakhir kontraknya sebagai pengurus Citizen, namun masih belum memutamatkan sama ada akan melanjutkan tempohnya bersama juara Liga Perdana itu. Guardiola dijangka bertemu dengan pemilik kelab yang berpangkalan di Abu Dhabi itu untuk membincangkan masa depannya selepas tamat kempen Piala Dunia. Sejak mengambil alih City pada 2016, Guardiola telah memenangi 9 trofi utama termasuk 4 gelaran Liga Perdana. Sementara itu, Mikel Arteta menggesa bintang Arsenal supaya melupakan seketika Piala Dunia. Sebaliknya, fokus untuk mengukuhkan kedudukan mereka di puncak Liga Perdana. Pengurus The Gunners itu tahu kebimbangan terlepas Piala Dunia akibat kecederaan boleh mengganggu tumpuan pasukannya menentang Wolves awal pagi esok. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM yang sahih di RTM #PRU15. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.